أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واقتفى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita mengatur kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat lagi kita bersama-sama dalam silsilah kuliah online anjuran Akademi Tarbawi insya-Allah. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada saat ini dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat-nikmat, berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang wajib bagi kita untuk mensyukuri di atas nikmat-nikmat tersebut. Dan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang sering kali kita ulang, kita sebut dan sebagainya, itu nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan sambung perkongsian kita menggunakan kitab Arba'in Tarbawiyah, 40 hadis berkaitan dengan tarbiyah. Bagaimana kita nak mendidik hati kita, bagaimana kita nak mentarbiyah jiwa kita. Moga-moga dengan usaha kita ini akan hati-hati kita ini akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya akan menyambung perbincangan kita atau perkongsian kita pada minggu yang lalu berkaitan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkaitan ada kait rapat dengan kita kata ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Saya ulang lagi sekali, ittaqil maharim takun a'badan nas. Yang bermaksud, jagalah dirimu dari hal-hal yang haram. Jagalah, peliharalah diri kamu daripada perkara-perkara yang haram. Niscaya kamu akan menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Niscaya kamu akan menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Jadi kunci yang kita nak kena pegang, yang Nabi SAW sebut pada hari ini, kita nak kena jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Kita kena tahan diri kita daripada melakukan benda-benda yang haram. Maka insya-Allah di sana Allah Subhanahu wa taala akan mengiktirafkan kita sebagai ahli ibadah yang kita kata nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Itulah dikatakan, Nabi sebut ittaqil maharim takun a'badan nas. Jagalah dirimu daripada perkara-perkara yang haram, niscaya kamu akan menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Insya-Allah pada pertemuan yang lalu kita dah sentuh berkaitan dengan hikmah tarbawiyah. Dan hari ini kita nak ambil sedikit huraian dalam kitab ini berkaitan dengan ittaqil maharim. Jauhkanlah dirimu daripada perkara-perkara yang haram. Apakah maksudnya? Apakah huraiannya? Apakah kita kata penitilan daripada ittaqil maharim? Jagalah diri kamu, jauhlah diri kamu daripada perkara-perkara yang haram insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kita tengok sambungan daripada yang pada minggu yang lalu, makna huraian kepada ittaqil maharim. Jauhlah diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Okay, saya bacakan dulu di sini. Orang menyebut makna menjaga diri daripada perkara-perkara yang haram. Menjauhkan diri dari hal-hal yang haram yang mampu menghantar seseorang menjadi ahli ibadah yang hebat. Memiliki beberapa pengertian seperti mana berikut. Jadi, dia ada bagi beberapa pengertian, beberapa huraian berkaitan dengan ittaqil maharim. Jauhlah diri kamu daripada perkara-perkara yang haram. InsyaAllah. Okey, pengertian yang pertama disebut sini, pengertian yang pertama adalah menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Okey, yang pertama, kita nak kena jauhkan diri kita daripada benda-benda, apa sahaja benda yang haram, apa sahaja benda yang dilarang,
apa saja benda yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nak kena jauhkan daripada perkara tersebut. Dan juga semua perkara-perkara yang Nabi SAW larang untuk kita buat, tegah untuk kita buat, halang untuk kita lakukan perkara tersebut, maka kita nak kena jaga, kita nak kena pelihara, dan kita nak kena jauhkan diri kita daripada perkara-perkara tersebut. Itu pengertian yang kita kata mudah lah. Ini dimaksudkan di sini, menjauhkan diri kita ini daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dalam konteks ini kita ambil jauhkan diri kita, jauhkan diri ahli keluarga kita, jauhkan diri daripada kita kata masyarakat, komuniti kita, taman, kampung dan sebagainya, sehinggalah jauhkan, sama-sama memahami, maka insya-Allah di sana semua dalam konteks negara akan berlaku memelihara diri daripada perkara-perkara yang haram. Jadi itu kita nak kena faham dulu pengertian ataupun huraian perkara ittaqil maharim. Jauhilah diri kamu daripada perkara-perkara yang haram. Maksud dia perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, banyak hadis Nabi SAW menyebut berkaitan dengan larangan-larangan ini. Maka di sana kita nak kena ambil cakna, nak kena ambil berat dan ambil penting perkara ini supaya kita tidak melakukan perkara tersebut. Di mana ada satu hadis Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Darul Qutni ini, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sejumlah kewajipan, maka janganlah kamu mensia-siakannya. Allah dah tetapkan kepada kita beberapa kewajipan ataupun kewajipan-kewajipan tertentu untuk kita laksanakan, maka kita jangan sia-siakannya, maka jangan kita abaikannya, maka kita jangan kita kata tinggalkannya. Dia telah menetapkan batas-batas hukum, maka janganlah kamu melanggarnya. Allah telah meletakkan batas-batas hukum, ni boleh, ni tak boleh, ni halal, ni haram dan sebagainya, maka kita nak kena jaga. Maka janganlah kamu melanggarnya. Dia telah mengharamkan sejumlah perkara. Ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan sejumlah perkara, maka janganlah kamu terjatuh di dalamnya. Dia telah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat untukmu, bukan kerana lupa, maka janganlah kamu mempersoalkannya. Nampak? Nak kata di sini bahawa Allah dah tetap dah benda yang halal, benda yang haram, dan benda yang boleh, benda yang tak boleh, benda yang disuruh, benda yang dilarang, semua dah Allah telah tetapkan melalui Al-Quran dan juga melalui hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan ada satu lagi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang bermaksud, apa yang aku larang untuk kalian, maka tinggalkanlah, dan apa yang kuperintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah sesungguhnya, maka laksanakanlah sesuatu dan sesuai dengan kemampuan kalian. So di sini bahawa yang larang kita kena tinggal, yang diperintah kita kena laksanakan sekadar kemampuan kita. Dan kita yakinlah apa yang Allah tetapkan kepada kita, wajibkan kepada kita dari segi suruhan dan larangan, kita semua mampu untuk kita kata melaksanakannya, sama ada meninggalkannya ataupun melakukan perkara tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang dimaksudkan dengan ittaqil maharim. Maksudnya perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, kita nak kena ambil berat, nak kena cakna, nak kena ambil penting dalam kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dan seluruhnya kepada aspek kita kata negara insya-Allah. Kemudian pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua kepada ittaqil maharim, jauhkan diri kamu daripada perkara-perkara yang haram. Yang maksudnya di sini ialah menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang syubhah. Perkara-perkara yang kita kata syubhah, yang ada kesamaran, yang ada keraguan padanya, yang kita rasa was-was untuk nak buat, kan? Ataupun ada pandangan mengatakan ya, boleh tak boleh, tapi berat ke arah tak boleh. Maka di situ termasuk dalam perkara-perkara yang disebutkan sebagai syubhat, perkara-perkara yang syubhah, yang kesamaran di situ. Seperti mana hadis Nabi SAW yang kita selalu baca lah di sini, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang bermaksud bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas, yang haram itu pun telah jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhah, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya.
Barang siapa menghindari perkara-perkara syubhah, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara-perkara syubhah, maka ia telah jatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Perumpamaannya Nabi bagi seperti pengembala yang mengembala kambing di sekitar pagar larangan. Dikhawatiri kambingnya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan, memiliki undang-undang. Ketahuilah bahawa larangan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hadis ni, tapi diletakkan di sini bahawa kita nak ambil yang pertama al-halal bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Pokoknya di sini dalam poin ini adalah kita nak kena menjaga diri kita daripada perkara-perkara syubhah. Kenapa? Nabi SAW sebut barang siapa yang kita kata jatuh ke dalam perkara-perkara syubhah, maka ia telah jatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Sebab apa? Syubhah ni dia ujungnya, dia di ujung. Sama ada boleh tak boleh. Kalau boleh, alhamdulillah lah. Kalau tak boleh ataupun tak dibenarkan, maka dia akan jatuh kepada benda yang haram. Tapi dia lebih dekat ataupun lebih tarikannya kepada benda-benda yang haram. Jadi pengertian yang kedua ini, kita nak kena jauhkan diri kita juga daripada perkara-perkara yang syubhah, yang ada kesamaran, yang ada keraguan, yang ada was-was untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan dan sebagainya. Dalam konteks hari ini kita tengok mungkin halal dan haram ini orang nampak dari segi makan sahaja. Sedangkan di situ bukan makan sahaja yang halal dan haram. Pekerjaan ada halal dan haram. Hatta kita kata amalan kita juga ada perkara yang dibolehkan dan ada perkara yang tidak dibolehkan. Maka timbullah perkara-perkara yang melibatkan bid'ah dan sebagainya. Cuma saya tak mau tentu bab tu, tapi nak katakan di sini bahawa kita nak kena jaga diri kita, pelihara diri kita daripada perkara-perkara yang syubhah, yang ada keraguan dan kesamaran padanya. Boleh no? Jadi hak tadi jauhkan daripada perkara yang haram. Allah kata haram, Nabi kata haram, kena tinggal. Yang kedua, jauhkan daripada perkara-perkara yang syubhah. Macam mana nak tahu perkara-perkara syubhah? Maka kita nak kena rujuklah kepada orang-orang ataupun ahli-ahlinya. Kalau melibatkan makanan, carilah orang yang melibatkan, kita kata bidang tersebut. Kalau melibatkan pekerjaan, tanyalah kepada orang yang dalam bidang tersebut. Kalau melibatkan kita kata amalan-amalan, tanyalah kepada orang-orang yang kita kata pakar dalam perkara tersebut. Dia nak kata di sini bahawa sebab Nabi SAW menyebut di sini, di antara keduanya ada perkara-perkara syubhah yang banyak manusia tidak mengetahui hukumnya. Ramai di kalangan manusia tak mengetahui hukumnya, dan juga disebut di sini dalam huraian mengatakan yang mengabaikan. Alah, dia kata ni syubhah aja, boleh buat. Dia ambil ringan kepada perkara syubhah. Sedangkan syubhah ini dia boleh jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Dan Nabi sebut barang siapa yang jaga daripada perkara syubhah, maka dia membersihkan agama dan kehormatannya, maruahnya. Nampak di sini bahawa penting untuk kita nak kena ambil berat, nak kena cakna juga berkaitan dengan perkara-perkara yang syubhah ini, supaya kita tidak melakukannya. Kecuali dalam keadaan yang keperluan, maka tak ada masalah lah. Tapi kalau ada ikhtiar ataupun ada kita kata pilihan lain, maka kita carilah pilihan yang lebih dekat kepada perkara-perkara yang haram, yang halal, insya-Allah. Kita tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang kedua, pengertian ataupun huraian kepada ittaqil maharim. Kemudian pengertian dan huraian kepada makna ittaqil maharim juga disebut di sini, yang ketiga, iaitu menjauhkan diri dari hal-hal halal yang dikhawatiri akan mengheret kepada hal-hal yang haram. Sudah. Lagi berat ni. Hak tadi dia mai haram, clear. Yang kedua syubhah, dia kesamaran. Hak ni menjauhkan diri dari hal-hal yang halal yang dikhawatiri akan mengheret kepada hal-hal yang haram. Perkara tersebut perkara yang halal, jelas kepada kita. Tapi kalau kita buat, mungkin halal tersebut dia boleh mendorong sesuatu kepada perkara-perkara yang haram. Macam mana tu? Nanti kita akan tengok. Okay, yang ketiga, saya ulang balik, menjauhkan diri dari hal-hal yang halal yang dikhawatirkan akan mengheret kepada hal-hal yang kita kata yang haram.
Seperti mana sabda Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Tirmizi yang bermaksud seseorang hamba tidak akan mencapai darjat orang-orang yang bertakwa sehingga ia meninggalkan hal-hal yang diperolehkannya demi menghindarkan hal-hal yang tidak diperolehkan. Dia meninggalkan benda-benda yang walaupun benda tu boleh buat, kan halal, tapi dia kata, kita kata dia boleh bawa kepada benda-benda yang haram juga, maka dia ditinggalkan. Dia tinggalkan. Begitu juga ada satu riwayat daripada Abu Darda mengatakan bahawa kesempurnaan takwa seseorang hamba adalah dengan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia takut kepadanya dalam hal-hal sekecil zarah pun dan meninggalkan sebahagian dari hal-hal yang dipandang halal kerana takut termasuk hal yang haram sebagai dinding pemisah antara dirinya dengan apa yang diharamkan. Ini kita kata Abu Darda. Saya ulang balik, kesempurnaan takwa seseorang hamba adalah dengan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia takut kepadanya dalam hal-hal yang sekecil zarah sekalipun dan meninggalkan sebahagian hal-hal yang dipandang halal kerana takut termasuk dalam perkara-perkara yang haram. Dan ia merupakan sebagai pendinding ataupun dinding pemisah di antara dirinya dengan perkara yang haram tersebut. Nampak? Dia buat benda tu takut menimbulkan, kita kata, jurus kepada benda-benda yang haram, maka dia tinggal walaupun benda itu benda yang kita kata halal. Juga disebut di sini oleh seorang, kita kata, ulama dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dia mengatakan bahawa Imam Hasan disebut di sini, ketakwaan akan terus-menerus mempengaruhi orang-orang yang bertakwa sehingga mereka meninggalkan banyak hal yang halal kerana takut kepada sesuatu yang haram. Mungkin kita kata makan. Makan tu kita kata satu benda yang harus dan halal. Benda yang halal kita makan. Tapi kalau kita pergi makan menyebabkan kita kata di sana berlakunya kita kata pembaziran, pembuangan dan sebagainya, maka lebih baik daripada kita makan yang banyak tadi tu, lebih baik kita makan yang sedikit. Kita tinggalkan makanan-makanan yang banyak, yang sedap-sedap dan sebagainya, dan kita kata makan yang sedikit. Ataupun kita makan makanan yang biasa, kan, hanya untuk mengenyangkan perut kita, daripada dan kita meninggalkan makanan-makanan yang sedap sehingga akan menyebabkan kita letih, kita lesu dan kita meninggalkan, kita kata, kewajipan-kewajipan ataupun perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan benda itu benda yang halal, bila kita buat menyebabkan kesan yang lain datang, menyebabkan kita takut terjurus kepada perkara-perkara yang syubhat ataupun perkara-perkara yang haram. Nampak di sana kita melihat ulama jaga sampai tahap tu. Tapi kita ni wallahu alam lah, tanya saya pun kita tak boleh lagi sampai tahap tu. Cuma kita ikhtiar untuk kita tinggalkan perkara yang haram dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Kalau nak tinggalkan perkara-perkara yang kita kata halal ni, takut terjurus pada benda yang haram tu, itu martabatnya martabat yang tinggi lah. Walaupun kita nak kena usaha ke arah tu. Kenapa? Kerana itu untuk kita mendapat a'badan nas, nilaian Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan ibadah yang tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu tiga kita kata huraian ataupun pengertian kepada ittaqil maharim, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Saya ulang balik, yang pertama, perkara yang haram diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang syubhah. Tak tahu, tanya ahlinya. Yang ketiga, meninggalkan perkara yang halal, takut jatuh kepada perkara yang haram. Tapi kalau kita boleh buat yang pertama tu pun dah kita kata satu benda yang besar. Sebab kita dah sebut halal dan haram jelas. Dan kita dah faham halal itu jelas, haram itu jelas. Kalau kita dapat tinggalkan benda yang halal, benda yang haram, dan kita buat benda yang halal, maka di sana insya-Allah Allah akan beri satu ganjaran, Allah akan nilai diri kita dengan nilai yang tinggi ataupun nilai yang kita kata mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya tak nak ambil masa agak panjang pada tengah hari ini.
Kerana masing-masing mungkin di sana ada juga kita kata urusan-urusan yang lain. Dan insya-Allah saya nak ringkaskan sedikit disebut di sini. Langkah-langkah menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Apakah yang perlu kita lakukan? Apakah perlu kita bertindak untuk kita nak menjauhkan diri kita daripada perkara yang haram tadi itu? Okay, yang pertama disebut di sini, kita nak kena ada ilmu tentang perkara-perkara halal dan perkara-perkara haram. Kita kena nak tahu benda ni halal, benda ni haram. Nak tahu macam mana, kita kena belajar lah. Kita nak kena mencari, nak kena baca, nak kena tahu, nak kena tanya. Kan? Maksudnya ilmu berkaitan dengan halal, ilmu berkaitan dengan haram, kita nak kena tahu. Barulah kita boleh bezakan, kita boleh buat ataupun tak buat. Kalau kita buat, benda tu halal. Kalau kita tak boleh buat, benda tu dikatakan termasuk dalam perkara yang haram. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, langkah-langkah ataupun tindakan kita untuk jauhkan daripada perkara yang haram ini, tazkiyatun nafs. Jadi kita ada ilmu. Kita ada ilmu. Kita faham halal, kita faham haram, kita faham syubhah. Tapi di sana kita perlu ada satu lagi unsur, iaitu tazkiyatun nafs, untuk kita kena sucikan diri kita. Ilmu sahaja tidak mencukupi. Kerana itu orang dia ada ilmu, tapi di segi amalan dia, di segi kita kata kerja buat dia, di segi tindakan dia, tindakan yang menyalahi apa yang dia faham. Maksudnya tazkiyatun, kita nak kena membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita daripada kita kata sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat kita kata tercela. Kan? Tak kisahlah di segi kita kata, kalau disebut di sini, ketamakan, hasad, dengki, kikir, kebencian, kita kata suka marah, yang kita kata tidak, yang keterlaluan. Kan? Kita nak kata di sini bahawa penyucian jiwa itu perlu untuk kita seiring dengan ilmu yang kita ada. Kita dah faham halal haram, semua kita sucikan jiwa kita dengan kita daripada sifat-sifat yang tidak baik tadi itu. Supaya ilmu kita faham dan juga amalan kita, hati kita juga bersih, hati kita juga kita kata murni, dapat kita tinggalkan perkara yang haram tadi itu secara kita kata total, insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, menegakkan hukum ataupun melaksanakan hukum. Bila kita sebut benda ni, okey, benda ni halal, maka kita nak kena amal, kita kena buat lah. Kalau benda ni haram, maksudnya kita nak kena tahan diri kita, nak kena paksa diri kita jangan buat. Itu kita nak kena disebut di sini sebagai menegakkan hukum. Kita buat, kita amalkan. Tadi ilmu, kemudian lebih kepada pengisian hati, membersihkan hati. Yang ketiga, kita amalkan. Kita sebut haram, kita jangan buat. Kita sebut halal, kita laksanakan. Kemudian yang keempat, iaitu amal ma'ruf nahi munkar. Ini juga amalan lah. Maksudnya kita dah buat, kita dah amal, kita amal ma'ruf. Kita ajak orang lain pula buat benda yang baik, dan kita beritahukan orang lain, kita habaqkan orang lain di segi tegahan-tegahan dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan larangan daripada Rasulullah SAW. Kan? Okay. Yang pertama ilmu, yang kedua bersihkan hati kita, yang ketiga kita laksanakan, yang keempat kita ajak orang lain buat benda baik dan ajak orang lain meninggalkan benda-benda yang buruk, dan yang kelima, yang terakhir adalah kita nak kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita istiqamah dalam kita melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita istiqamah dalam kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah orang dia boleh istiqamah dalam amalan baik. Kan? Amalan baik ni dia istiqamah, alhamdulillah. Tapi dia tak dapat nak tahan, tak dapat nak istiqamah dalam meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Seringkali dia buat kesalahan, buat dosa, ulang-ulang dan sebagainya. Tapi kita di sini kita nak kena mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi kekuatan kepada kita, Allah bagi kita kata semangat kepada kita untuk kita istiqamah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita istiqamah untuk kita meninggalkan, menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira itulah sedikit kongsian kita pada tengah hari ini. Tak kita kata kalau ikut ni sekejap lah, insya-Allah dalam lebih kurang dalam tak sampai 30 minit kan. Tapi kita mengharapkan insya-Allah dengan pertemuan ini kita mendapat sesuatu dan kita dapat
mengamalkan dalam diri kita dan kita dapat sampaikan kepada mungkin anak kita, pasangan kita, keluarga kita, kan. Kita kata kalau di rumah, kalau kita kata kita ni menantu, ada pak mentua. Kalau kita pak mentua, ada menantu, kan. Maka kita sampaikanlah supaya ilmu kita ini tersebar luas, dan itu juga merupakan satu, kita kata, amal ma'ruf nahi munkar. Kita ajak orang buat benda yang baik, dan kita ajak juga orang meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itulah sedikit kongsian berkaitan dengan hadis yang kita bacakan sebelum tadi. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jagalah diri kamu daripada perkara-perkara yang haram, niscaya kamu akan menjadi ahli ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kena jaga benda-benda yang haram. Di samping kita buat benda yang halal, buat benda yang baik, kita nak kena ambil berat, cakna, dan kita nak kena peduli berkaitan dengan perkara-perkara yang haram supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang melakukan perkara-perkara yang haram ataupun disebutkan sebagai al-asi, orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekali itu saja perkongsian kita pada tengah hari ini. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, dan saya ulang lagi, kita sebar-sebarkanlah, kita kata perkongsian ini, sama ada tuan-tuan boleh sebarkan di segi link Akademi Tarbawi itu sendiri, ataupun boleh cerita secara mulut kepada orang yang kita jumpa. Moga-moga itu memberi manfaat dan juga merupakan satu amal jariah kita untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Okay, wallahu alam, sekali itu saja, dan hari ini tak ada iklan apa-apa. Jadi insya-Allah kita teruskan kuliah kita seperti mana biasa. Besok kita kata Fadil Ustaz Adni dalam Al-Mustafad min Qasas Al-Quran, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam, aktafi bihadzal qadr min al-kalam wa khairul kalam huwa as-salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insya-Allah.